Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam buku Malaki pasal 1 ayat sampai 6 sampai 9. Sebelum ini kita akan melakukan puji-pujian, lagu puji-pujian untuk menyembah Tuhan yang begitu benar. Lagu yang kita akan menyembah untuk memuji Tuhan adalah Allah yang setia. Kita mempersilakan saudari Lili Bong dari Gereja Metodis Siong Tau, Kuching Barat bersama dengan saudari Tan Pi Chen dan juga saudari Tan Xiaoqing. Semua kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Semoga Tuhan memberkati puji-pujian yang kita sembahkan kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, tanpa harga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, tanpa harga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu topik yang begitu penting, yaitu berapa maka Tuhan dalam hati kamu. Kita ingin mengutamakan Tuhan. Kita hendak tanya, berapakah maka Tuhan dalam hatimu? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apabila kita lihat banyak aduan dalam pertikaian pertama dan persoalkan rakyat sebenarnya, apa yang benar-benar perlu dipersoalkan bukan begitu besar akan kasih Tuhan kepada orang Israel, tetapi berapakah besar kasih orang Israel, berapa maka Tuhan dalam hati orang Israel kepada kita. Saudara-saudari dalam Yesus, dalam buku Melaiki bab 1 ayat 6 ke 14, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada orang Israel, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati ibunya. Aku bapa kamu, tetapi mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku Tuhan kamu, tetapi mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara apakah kami menghina engkau? Yahweh, yaitu kewujudan diri, aku adalah Bapa Israel, dan ada di sini adalah untuk Israel, bukan untuk orang Israel sahaja. Karena ialah perjanjian baru hubungan antara orang percaya dan orang agak, dan Tuhan juga berdasarkan Tuhan sebagai Bapa. Tetapi tekanan yang adalah pada hubungan antara individu dan Tuhan yang ditubuhkan melalui perjalanan terpulang, yaitu di mana Yesus Kristus apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita diberi satu status sebagai Tuhan, anak Tuhan. Saudara-saudari, seorang pastor tua pernah memberitahu kepada saya, yang memberitahu saya bahawa apabila papanya masih hidup, dia mempunyai satu pendidikan, satu hasrat, satu perangai, yaitu sentiasa mau membahagiakan papanya. Apabila papanya gembira, dia gembira. Apabila papanya berasa marah atau bersusah payah, dia pun bersusah payah. Saudara-saudari, pendeta begitu menghormati papanya ketika itu dan mengharapkan kelesaan dan kegembiraan terbaik untuk papanya. Sebab maka papa dalam hatinya adalah begitu besar. Oleh itu pemikiran anak itu, yaitu pendeta itu, adalah untuk menggembirakan ayahnya. Melaki adalah tempoh antara Maya dalam antara kali pertama ke Jerusalem untuk membina semula kota, dan juga ketahanan kedua untuk membuat reformasi iman dalam Tuhan. Sebelum kembali kali kedua, Nabi malaikat melayani Tuhan untuk membangunkan, untuk membangkitkan jemaat Israel. Sekarang adalah era pasca pandemik untuk gereja, membina semula kehidupan gereja orang percaya dan menggalakkan kasih kepada Tuhan. Mesej malaikat adalah untuk mengajar kita apa yang kita perlu, bukan saja membuat sesuatu, bukan saja balik kepada kepatian, bukan saja balik kepada persekutuan pelayanan, tetapi kita hendak kembali kepada sayang dan kasih kepada Tuhan seperti kita pertama kasih Tuhan. Sebab Tuhan sentiasa mengasihi kita. Tuhan menegur iman. Iman adalah ketua agama mereka. Kerana menghormati dan Tuhan dalam soal dalam bab 1 ayat 6 sampai ke 14, malaikat mentegakkan di mana orang Israel bercanggih dengan Tuhan. Tegur para imam kerana melibat diri dan melanggar perjanjian Tuhan dengan orang Lewi. Mesej dikabarkan kepada iman. Kali ini semua orang adalah iman. Semua adalah orang saja seperti dikatakan dalam buku. Dan juga iman adalah mereka yang menjaga baik ketika bertanggungjawab mempersembahkan Tuhan.
Saudara-saudari iman kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajar firman Tuhan. Dan orang ramai mengetahui firman Tuhan, dan kita akan membuat sesuatu yang memarahkan Tuhan. Jadi tanggung jawab Tuhan bagi iman adalah untuk menjadi ketua agama sebelum masa. Pada masa lalu kita cenderung untuk berfikir akan bagaimana seseorang Nabi malaikat untuk memberitahu akan pada masa itu bagaimana mereka tidak membuat sesuatu yang buruk. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, namun para iman juga mengajar mereka Pentateuch yang telah dikenal pasti. Pada masa lalu hanya orang Lewi boleh melayani sebagai iman. Saudara-saudari, homestay keimanan dalam perjanjian baru adalah prinsip iman terbesar, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah iman yang paling besar, di mana satu kali dia menyembahkan khotbah itu berkesan untuk selama-lamanya. Diri sendiri menjadi khotbah yang paling baik. Saudara-saudari, dalam buku Petrus memberitahu bahawa kita semua adalah orang. Apabila kita menjadi orang yang percaya dalam Kristus, kita semua adalah orang yang dipanggil iman diraja. Begitu besar akan Tuhan lihat kita. Oleh itu setengah orang mengatakan bahawa hal ini tidak perlu pastor sebelum masa atau sebelum masa, sebab dalam semua adalah iman diraja. Adakah semua orang mereka cukup? Kalau bagaimanapun sebab sebenarnya gereja adalah sebenarnya orang seperti iman baik suci dan lama. Sebab gereja pun perlu orang jaga melayani Tuhan sebelum masa, untuk melawat jemaat, untuk mengajar jemaat, untuk memberi bimbingan dan kaunseling, untuk menjaga gereja. Saudara-saudara, kita memerlukan seseorang yang memberikan perhatian pada harwah dan juga penginjuran pengajaran pemberitaan Kristus dalam gereja. Kita perlu memastikan bahawa setiap orang yang percaya boleh dipandang sebagai iman diraja. Dalam gereja Metodis, kami percaya bahawa perinjil sepenuh masa. Kita berpendapat kita perlu perinjil sepenuh masa. Kita perlu pendeta, dan juga kita perlu orang awam, orang percaya yang remeh. Kita perlu remeh untuk bersama demi membawa gereja kepada suatu tahap yang berbeza. Maka kita lihat perjanjian lama dalam perjanjian baru dalam masa ini, kita perlu pendeta untuk memimpin, dan kita sebagai jemaat kita sama-sama bekerjasama. Yang juga mentegaskan bahawa setiap pemimpin gereja dan Kristian mesti menjadi iman seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang baru ini. Dalam Metodis gereja Metodis, kami berpendapat bahawa perinjil sepenuh masa perlu dan adalah peranan mereka adalah membimbing kita. Dan sebagai seorang jemaat, kita perlu bersama-sama, menghidupkan hidup iman diraja seperti yang dikatakan dalam yang maka kita perlulah ada hati yang takut kepada Allah. Sama seperti masyarakat Cina, orang Yahudi memberi perhatian kepada etika keluarga dan pertumbuhan teratur orang muda dan tua. Jadi salah satu yang munasabah bagi anak-anak untuk menghormati bapa mereka, dan adalah munasabah bagi hamba Tuhan dihormati oleh semua orang. Dan orang Israel tahu bahawa hukum ini adalah tuntutan ketakutan. Saudara-saudari, Tuhan tidak ada di sini untuk mentegur orang Israel dan tidak menghormati ibu bapa mereka, dan juga tidak dan tidak menghormati tuan mereka. Yang memberitahu orang Israel, mereka masih kecil, tahu bagaimana menghormati bapa mereka, dan mereka yang menjadi hamba tahu bagaimana takut kepada tuannya. Tetapi aku Tuhan Allahmu, Bapamu, Tuanmu, di manakah ketakutan dan kehormatan. Tuhan Israel ialah Tuhan pencipta. Tuhan adalah seorang yang mencipta. Tuhan, orang Israel adalah umat Tuhan, dan tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan nenek moyang mereka, Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Mereka juga tahu bahawa mereka adalah umat Tuhan itu selama-lamanya.
dan bahawa mereka harus menghormati Tuhan dan melayani Tuhan dengan kemuliaan hidup, memuliakan Tuhan sepanjang hidup mereka. Tapi sikap mereka terhadap Tuhan sekalian ialah mereka tidak berasa perlu menghormati Tuhan. Mereka melupai identiti sebagai jemaat Tuhan dan tidak mengangkat Tuhan sebagai Tuhan. Seperti yang dapat dalam ayat-ayat orang Israel menghina Tuhan, bukan kerana mereka menyembah Tuhan, tetapi kerana mereka menghina Tuhan dalam penyembahan mereka. Maksudnya mereka bukan tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menghina Tuhan dalam penyembahan mereka. Apa yang mereka dedikasi kepada Tuhan adalah tingkah yang kedua, adalah sesuatu yang sia-sia. Dan pengabdian, pelayanan dan sikap mereka dalam ibadat adalah sia-sia saja. Macam bukan tingkah yang utama, tetapi orang Israel menghina Tuhan kerana mereka lupa mereka tunjukkan di hadapan Tuhan dengan cara umat sepatutnya lakukan. Saudara-saudara, kita lihat kita perlu hormati Tuhan dalam penyembahan. Orang Israel memasuki bait suci untuk menyembah dan mempersembahkan. Jadi mereka berkata kepada Tuhan, bagaimanakah kami menghina nama-Mu? Kami menunjukkan bahawa walaupun mereka membuat korban, walaupun mereka ada tanggung jawab yang dilakukan untuk menyembah Tuhan, membeli korban, mempersembahkan korban. Tetapi apabila mereka membuat persembahan, mereka bukan membuat sesuatu demi kehendak untuk memenuhi kehendak Tuhan, tetapi mereka membuat sia-sia saja. Tuhan sedang meminta orang Israel untuk mempersembahkan korban yang utuh dan tanpa cacat. Tetapi apa yang mereka buat, kita lihat, sebab kerana Tuhan adalah Tuhan yang mulia dan yang paling mulia dan kudus, layak disembahkan tanpa cacat, tanpa nota. Tuhan tidak memberikan kita beri yang paling mahal sebab kita miskin. Tuhan bukan meminta kita membuat sesuatu yang apabila kita tidak dapat, tetapi keseluruhannya apa yang Tuhan ingin melalui Nabi Melaki berkata bahawa mereka mempersembahkan kepada Tuhan perkara-perkara yang tidak akan berikan kepada orang lain sebagai hadiah. Saudara-saudari, kalau kamu ingin membeli satu hadiah kepada papa, kepada tuan kamu, kepada bos kamu, kamu membeli sesuatu yang baik, tetapi engkau memberikan hadiah kepada gubernur, kamu membeli kepada pegawai kerajaan, dan sesuatu yang begitu tinggi mutunya, yang begitu menunjukkan persta maka kamu dalam hati kamu, dan dia akan menyukai anda atau menerima pemberian anda. Kalau kamu membeli sesuatu kepada saya yang tak kasih kepada kamu, adakah kamu akan sedih atau suka kamu beri hadiah? Memang tidak. Bukannya orang Israel tidak mempersembahkan, tetapi mereka tergesa-gesa dalam mempersembahkan korban dan mempersembahkan yang lebih rendah. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu kami mendengar bahawa melihat bahawa mereka mempunyai pelabur yang tidak berguna dan bertanya kepada gereja, adakah kamu terhadap pelabur yang tidak berguna? Adakah kita bersembahkan kepada Tuhan, bersembah kepada Tuhan dalam gereja, tidak mempersembahkan sesuatu yang perlu, tidak ada, namun kamu mempersembahkan sesuatu yang kamu suka, tapi kamu lihat gereja pun, dan bukan membeli satu yang cacat, yang membeli sesuatu yang tidak lagi berguna. Saudara-saudara, di manakah mata kamu? Di mana hati kamu? Sesudah orang berkata, saya tidak mempunyai masa untuk menyembah dan melayani Tuhan. Jika saya ada masa, saya menyembah dan melayani Tuhan dan mengambil berat dan melawat jemaat dan berinjil kepada orang yang belum ada iman dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kamu memang mempersembahkan korban kamu, memang mengangkat hati IHK Tuhan dalam hati, memang kamu akan meluangkan mata. Orang Islam mempersembahkan korban yang di mana adalah buta, lumpuh sakit seperti yang buta, ada domba yang lumpuh, ada burung yang sakit. Saudara-saudari, mereka mendapat pembelian yang lebih rendah kepada Tuhan, yang merupakan penghinaan sepenuhnya.
Saudara-saudari, perkara pertama yang dilakukan oleh Israel saya, apabila mereka kembali ke tanah sebagai orang pulangan selepas mereka dibuang, adalah untuk membaca darah Musa. Mereka berdekat, mereka begitu kesal. Nenek moyang mereka melakukan yang menyedihkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan marah. Sekarang mereka ingin menuntut supaya mereka boleh dikuduskan, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan selepas tahun demi tahun, masa demi masa. Lalu mereka lupa akan dekat yang mereka buat. Adakah orang Islam mengkobarkan yang cacat ini? Kerana mereka tidak mempunyai seekor lembu, ataupun mereka miskin sampai tidak ada seekor kambing biru-biru yang sempurna untuk dipersembahkan. Bukan, sama sekali tidak. Mereka mempunyai seluruh binatang yang sempurna. Mereka ada binatang yang sempurna di rumah mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau. Mereka menyingkirkan binatang yang sempurna dan mempersembahkan yang cacat. Tuhan semesta, alam semesta berfirman, tekutlah orang yang beriman dan tapi dengan ibu ayah mempersembahkan binatang. Sebab aku sedang belajar yang besar, apa suatu kita antara bangsa-bangsa. Allah adalah Tuhan yang mengirim. Paling kita mempersembahkan yang paling baik. Apabila kita beribadah, apabila kita melayani Tuhan dalam setiap saudara-saudari, bukanlah kita menyembah sesuatu di bahagian bawah. Bukan kita menyembah sesuatu yang tidak kita mau. Marilah kita menyembahkan masa yang paling baik. Marilah kita menyembahkan umur yang paling baik. Marilah kita mempersembahkan daya dan juga semua yang kita paling baik kepada Tuhan. Jika kita ada apa yang kita janji kepada Tuhan asal, tetapi kita tidak membeli, kita menyingkir, kita memukul janji kita. Kita adalah membuat sesuatu yang menghina. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama kita tahu, janganlah kita seperti orang Islam menyembah sesuatu yang tak, menyimpan sesuatu yang baik. Marilah kita membuat sesuatu, mengutamakan Tuhan. Buatlah Tuhan yang pertama dalam jiwa kita. Janganlah kita menghina Tuhan lagi. Tuhan, tolonglah kita untuk memberikan kembali kepada Tuhan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan, supaya kita layak disebut sebagai umat Tuhan. Allah adalah Tuhan yang menyelidiki kita. Mari kita mempersembahkan yang paling baik dan terbaik kepada Tuhan apabila kita beribadat. Kita beribadat di bait suci, apa yang disembahkan adalah yang paling baik. Kita tidak. Marilah kita datang dengan tepat masa. Kita datang awal menyembah Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan firman, melayani Tuhan dengan penuh penglengkapan dan persembahan. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, adakah anda sangat miskin sehingga anda memerlukan persembahan saya? Saudara-saudari, sebenarnya bukan Tuhan miskin. Tidak, Tuhan tidak miskin. Tuhan adalah pencipta dan juga penguasa dalam alam semesta. Kesemua ini adalah, tetapi Tuhan dan Tuhan itu melihat hati kita. Sama ada kita mengasihi Tuhan, adakah kita rela untuk membuat pengabdian sekali? Apabila kita membuat persembahan, kita berasa sakit. Oh, kasih 10,000 kepada Tuhan, saya fikir sakit. Oh, ini adalah persembahan yang benar. Ada kamu ambil satu ringgit, kamu kasih tidak ada rasa. Itu bukan persembahan yang begitu. Bukan RM1 itu tidak berguna. Tapi apa yang lebih penting adalah berlapangkan mata Tuhan di dalam pengutamaan untuk pengalaman penyembahan. Dan hanya ada satu pada masa ketika itu saya hanya simpan. Tapi saya dan juga istri saya hanya simpan dan tapi Tuhan, ya Tuhan, kita untuk menyembah 10,000 kepada gereja, untuk membina gereja. Kita membuat sesuatu. Ada kita berasa, kita belajar. Kita segera belajar untuk menyembah. Aksi ini adalah untuk menggerakkan kita. Marilah kita menyembah sesuatu yang baik kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, Tuhan, adakah anda seorang narsisis?
Haluskah narkistik masuk terlalu saya sendiri? Haluskah kami mengasihimu? Tuhan yang agung? Tidak, Tuhan. Kerana hanya mengasihi Tuhan yang besar. Dan dia akan mendapat sukacita yang paling besar. Tuhan bukan seorang Tuhan yang narkistik, yang bukan untuk membesarkan diri, tetapi Tuhan adalah seorang yang layak. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Orang-orang yang menggantikan Tuhan dengan Allah lain, kesetiaan mereka akan bertambah, tapi tidak akan mempersembahkan darah mereka sebagai persembahan. Dan nama Allah lain tidak akan aku sebutkan di bibir. Ayat suci yang begitu penting. Marilah kita utamakan kita. Kita akan memperolehi bahagia yang selama-lamanya. Sebaliknya, kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita melihat perbedaan lebih besar. Status syarikat lebih besar. Kuasa lebih besar. Uang lebih besar. Oh, itu semua makan lebih besar. Tuhan tidak besar. Maka Tuhan tidak akan bayar. Kalau buat sedemikian, kamu sebenarnya adalah orang-orang yang menggantikan Tuhan dengan Allah yang lain. Kesedihan mereka, saya akan cakap, kesedihan kamu akan bertambah. Aku tidak akan mempersembahkan darah mereka. Nama telah sebutkan di video akan menjadi ukuran seperti yang disebut di sini. Saya tidak akan mempersembahkan darah mereka sebagai penyembah. Saya tidak akan mempersembahkan kepada selain daripada Yesus. Saudara-saudara Yesus Kristus, marilah kita memperingatkan firman ini. Marilah kita mengutamakan Tuhan. Semoga nama Tuhan ya menjual berkat bahagia yang sebenar. Mari kita doa. Oh Tuhan Bapa di surga, kita puji Tuhan, kita syukur Tuhan, sebab Tuhan itu benar. Oh Tuhan, dan kita terima sebab besar akan karunia Tuhan. Sampai Tuhan mengutuskan Yesus Kristus mati di atas kami demi kebaikan kita. Oh, apabila kita lihat orang lebih kurang pada 400, mereka lupa akan kasih. Mereka merendahkan Tuhan, tidak menyembah yang paling baik, tapi menyembah sesuatu yang sia-sia saja. Oh Tuhan, kita lihat diri sendiri. Adakala kita juga tidak menyembah yang paling kebagusan, kita tidak mengangkat Tuhan, Tuhan atas Tuhan, Raja atas Raja, adalah pencipta dan juga penyembah kita. Oh Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan boleh ampuni dosa kita. Dari sekarang sampai selama-lama, bantulah kita menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, mengkhotbah sesuatu, mempersembahkan sesuatu yang paling baik, bukan saja di bait suci, tetapi di apa-apa tempat kita melayani orang seperti melayani Tuhan. Oh, bantu kita melayani dengan paling baik, melayani dengan hati yang sebenarnya. Ya, nama Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita menghidupkan kehidupan, mengutamakan Tuhan, sebab maka Tuhan di dalam hati kamu adalah besar. Mari kita jumpa pada hari esok. Semua Tuhan memberkati semua yang sertai dalam hal ini.